peluang untuk bertemu bersama Allah pada malam ini, dan mengucap sama hadir saya terima kasih atas kehadiran beliau pada malam ini. Juga kepada Imam, terima kasih serta kepada tuan-tuan dan puan yang sudah memberikan perhatian, sokongan atau dorongan kepada saya dan bagi. Jadi terima kasih lagi saya ingin menyebut memberikan beliau bersama saya ini untuk memberikan kita pada kami. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan membaca kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati lagi saya kasihi staf kepimpinan Masjid Warisan Teluk Kemang, Tuan Penasihat, Tuan Pengurusi, Tuan Bilal, Tuan Imam, JK Masjid, serta tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kehadirat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul bersama-sama di dalam rumah Allah ini bagi meneruskan, bagi menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan seterusnya bagi menunggu waktu isyak. Kita mengisi waktu kita ini dengan pengisian rohani kita. Tak adalah kita sembang, berbual, tak adalah kita membuang masa, dan kita menuntut ilmu. Kerana apa menuntut ilmu ini? Apabila kita menempuh sesuatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkan jalan kita ke syurga. Ingat tu. Jadi sebab itulah kita kena belajar. Kenapa? Kalau kita belajar, hilanglah sifat jahil di dalam diri kita ini. Ini insyaAllah pada pertemuan pada malam ini kita akan meneruskan pengajian kitab kita, iaitu pengajian kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhab Asy-Syafi'i, yang di mana kita telah pun selesai berkenaan dengan rukun wudu. Rukun wudu ini ada 6. Contoh rukun wudu ini adalah seminima mungkin. Ketika mana nak menunaikan solat, tak ada air contohnya, ataupun waktu solat tu sempit. Contohnya kita bangun Zuhur, kalau kita tidur sebelum Zuhur contoh ni, azan asar pukul 4.42 lebih kurang macam tu saat ini kan. Kita bangun pukul 4.38. Jadi ada 4 minit, 4 ke 5 minit lagi sebelum waktu asar. Kita tidur sebelum Zuhur, bangun kita bangun 5 minit kena asar. Jadi waktu yang sempit itu kita kena mengambil wudu dengan menunaikan rukunnya sahaja, bagi untuk cepat menunaikan solat fardu zuhur di waktunya. Jadi ini adalah rukun wudu. Rukun wudu yang yang paling kurang, iaitu apabila tak ada rukun ini, salah satu rukun ini, tak sah wudu tersebut. Dan tak sah wudu tersebut, tak sahlah sembahyang itu. Jadi bila mana kita telah belajar rukun wudu ini, kita kena memperhiasi wudu itu. Kena hiasi wudu itu, kena sempurnakan, kena menambahkannya lagi dengan sunat-sunat wudu. Jadi sunat wudu ini buat dapat pahala, tinggal tak dapat apa-apa. Tapi kalau dekat sini, sunat wudu ini adalah sunat muakkad, iaitu sunat yang sangat dituntut. Maksudnya Nabi jarang tinggalkan. Maknanya buat dapat pahala, tinggal tak dapat apa-apa. Tapi kalau tinggal tu layak mendapat celaan. Kerana ia adalah sunat muakkad. Jadi yang kita telah belajar antara sunat wudu yang penting ialah menyebut nama Allah, iaitu bismillah.
Sebelum nak wuduk itu kita baca bismillah, dan juga disunatkan baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sunat ketika nak mengambil wuduk. Tapi kalau dalam bilik air itu terdapatnya sekali dalam tu ada tandas. Bolehkah kita baca bismillah ini? Dia bertembung dengan makruh membaca berzikir di dalam tandas. Makruh bertembung dengan sunat. Bertembung dengan sunat, mana nak didahulukan dulu? Maknanya kena tinggalkan perkara sunat itu. Maknanya tak boleh baca. Dia sunat ni menyebut, bukannya di dalam hati. Maknanya kalau kita cakap bismillah dalam hati, tak sunat wuduk. Tapi kalau kita menyebut bismillah itu adalah sunat wuduk. Jadi kalau kita dalam tandas, hilanglah satu sunat ni. Hilanglah satu sunat ni. Kerana apa? Dalam tandas tak boleh sebut berzikir ataupun menyebut nama Allah di dalam tandas. Bismillah. Contoh dalam bilik air ni terdapatnya tandas sama sekali. Tandas di dalam bilik air, tak boleh sebut bismillah. Sebut nanti boleh, tapi itu bukannya sunat wuduk. Kerana sunat wuduk menyebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, dan juga berta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membasuh dua belah tapak tangan sebanyak 3 kali sebelum memasukkannya ke dalam bekas air. Ini kita telah belajar. Ni sunat ini adalah sunat ketika mana nak bangun daripada tidur. Sunat nak bangun daripada tidur, tangan kita ni tak tahu kat mana. Kerana ada hadis mengatakan apabila kamu bangun daripada tidur, sebelum nak mencedok tangan kamu ke dalam bekas air, kenalah basuh tangan ni sebanyak 3 kali. Kerana ragu-ragu ada terdapat najis ke tidak. Kerana apa? Kerana orang zaman dulu air tak ada. Jadi ramai yang beristinja. Zaman dulu tak ada air dia beristinja. Jadi beristinja guna tisu, guna batu dan sebagainya. Najis terdapat di lubur itu kadang-kadang ada lagi. Jadi bila tidur je waktu malam, contohnya tidurnya waktu malam, keadaan di Mesir ketika keadaan di negara Arab ketika itu panas. Sekarang itu panas. Jadi bila panas berpeluh. Jadi bila berpeluh, dia bercampur dengan najis yang terdapat sedikit di lubur tu. Jadi bila mana dia tidur, kadang-kadang dia tak sedar dia najis. Jadi tangan dia tak tahu kat mana. Kadang kat bontot apa tak tahu. Kadang kat tangan, kadang dekat kemaluan. Dan juga menyebabkan tangan ini najis juga disebabkan air mazi kita. Contoh air mazi, air wadi yang keluar ketika kita tidur, kita tak tahu, kita main raba je, bangun tidur kita main cebok kat tangan. Itu tak boleh. Sebab itulah Nabi menyuruh kita sebelum nak mencebok tangan kita ke dalam bekas ataupun dalam baldi sebagainya, kita kena basuh tangan kita 3 kali dulu. Itu sebabnya. Tapi di sini menurut ulama, ini bukannya sunat wuduk yang sebenarnya. Sunat wuduk setelah membasuh 3 kali untuk membersihkan tangan, dah sudah basuh 3 kali itu kita basuh 3 kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh kita basuh tangan untuk menghilangkan najis sebagai contohnya. Lepas tu kita baca bismillah, kita basuh 3 kali tangan. 3 kali itu yang sunat wuduk. Sebelum tu bukannya sunat wuduk. Maknanya selepas dah bersihkan tangan tu 3 kali tu adalah sunat wuduk. Itu kita telah belajar sebelum ni. Jadi itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah bersugi. Bersugi. Jadi selepas basuh tangan tu kita bersugi pula. Bersugi ini cara dia ada 3 cara. Contoh ada pen tak? Contoh ada 3 cara. Contoh saya tunjuk pakai jari saya. Kaedah yang pertama, jari sugi kita ni kat tengah. Dari tengah gigi tengah yang atas, kemudian tolak ke kanan. Lepas tu tolak ke kanan. Lepas tu ke tengah balik, ke kiri pula. Lepas tu ke bawah, ke kanan balik. Yang ke bawah, betul tengah balik, ke kiri balik. Itu kaedah pertama. Kaedah yang kedua pula, boleh pula untuk gigi ke atas ni. Contoh segi ke gigi kanan ni, atas gigi. Lepas tu bawa ke kanan, turun, tolak ke tengah balik. Lepas tu ke atas balik, ke kiri, tolak ke kiri, ke bawah balik, lepas tu ke tengah balik. Jadi dalam bentuk macam 8.
Dia mula daripada tengah, tolak ke kanan, ke bawah, tolak ke tengah balik, ke atas, ke kiri, lepas tu ke bawah, ke tengah balik. Ini macam 8. Itu cara bersudi. Dan bersudi ni kaedah yang ketiga adalah basuhkan daripada tengah ni, bawa sini, macam ni. Dari kanan, dari tengah ke kanan, ke bawah, terus ke sini, ke atas balik, sini. Mana dia bulat terus. Itu kaedah cara nak bersudi. Mana buat cara bersudi ni. Tu kaedah-kaedahnya. Dan setelah itu kita ambil kayu sudi tu, kita calit dekat lidah kita ni, daripada belakang ni sampai ke depan. Mana kita tarik sekali saja. Itu cara nak bersudi. Dan Nabi Muhammad SAW kata, kalau orang yang solat dengan bersudi ini, lebih afdal solatnya 70 kali berbanding orang yang tak bersudi ini. Mana 70 kali fadilat dia berbanding orang yang tak bersudi. Jadi kita jarang amalkan, kita selalu tak amalkan. Jadi saya pun sekali jarang amalkan sebab dia macam susah nak amalkan. Jadi seleloknya amalkanlah. Amalkan kerana apa? Solat yang bersudi ini lebih afdal 70 kali lebih afdal daripada solat yang tak bersudi ini. Jadi itu adalah yang ketiga, sunat yang ketiga, iaitu bersudi. Sunat yang keempat pula adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dengan tangan kanan dan mengeluarkannya dengan tangan kiri. Hal ini berdasarkan sambungan hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu yang lalu, faman madha wastanshaqa wastansara bi thalathatin gharfat. Maksudnya dia berkumur-kumur serta memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali cedok dan melecetkannya. Hadis ini bermaksud dia berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung serentak dengan sekali cedok dan mengulanginya sebanyak 3 kali. Jadi yang keempat ini, perkara sunat yang keempat adalah berkumur-kumur dan juga memasukkan air ke dalam hidung dengan 1 kali cedokan. Contoh kita ambil air, kat tangan ni. Ini cara yang paling baik lah. Ambil air kat tangan, kita ambil air, kita berkumur. Kita berkumur ni sama ada kita masuk air lepas tu kita buang, ataupun kita lebih afdal kita masuk berkumur-kumur ni lepas tu kita mengalirkan air tu macam ni lah. Itu paling afdal. Tapi kalau masuk air keluar balik, itu dah memadai. Itu dah dikira berkumur lah. Dan kemudian bila dah berkumur tu, air yang ada dekat tangan tu kita buat pula untuk masuk ke dalam hidung. Masukkan air itu ke dalam hidung. Dan sampai, kalau kita masuk air ke dalam hidung sampai ke otak, itu paling bagus. Walaupun cara itu sakit, tapi sebenarnya itu cara yang paling sihat dan afdal. Kita masuk, contoh ambil air. Kita ambil air, kita berkumur, kita kita mengalirkan tu kan. Lepas tu ada air kat tangan tu lagi, kita masukkan air itu ke dalam hidung. Masuk air ke dalam hidung sampai otak, supaya kita rasa feel panas kat kepala kita kan. Lepas tu kita melecetkannya dengan tangan kiri. Tangan kiri. Yang tu. Mana dengan tangan kanan kita masukkan, dengan kiri kita lucutkan, kita lecetkan. Jadi itu adalah cara yang paling baik. Tapi kalau kita ni masuk air, kadang air tu dah habis kat tangan dah. Jadi bolehlah ambil basuh kumur-kumur dulu 3 kali, lepas tu basuh hidung 3 kali. Itu boleh lah. Tapi yang paling baik sekali adalah tangan tu sekali cedok tu masuk kumur-kumur dan bersekali dengan masuk air ke dalam hidung. Itu cara paling afdal. Tapi kalau nak buat kumur-kumur dulu 3 kali, lepas masuk air dalam hidung 3 kali pun boleh. Tapi paling afdal itulah cara dia. Ada yang tak faham? Ada yang tak jelas ke? Itu cara berkumur-kumur dan masuk air ke dalam hidung. Mana sekali cedokan sahaja. Itu yang keempat. Yang kelima adalah menyelati janggut yang tebal. Hal ini berdasarkan hadis daripada Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa akhadha kaffan min ma'in fa adkhalahu tahta hanakihi fa khallala bihi lihyatahu wa qala hakadha amarani rabbi azza wa jalla. Maksudnya, Rasulullah SAW mengambil secedok air dengan tapak tangannya, lalu memasukkannya ke bawah tulang rahangnya
dan menyelati janggutnya dengan air tersebut seraya bersabda, demikianlah Tuhanku memerintahkan aku melakukannya. Riwayat Abu Daud. Jadi Anas bin Malik ini adalah sahabat Nabi Muhammad SAW dan juga merupakan orang suruhan ataupun kanak-kanak yang orang panggil, orang pembantu Nabi Muhammad SAW. Ketika mana Anas bin Malik ketika umur berusia 10 tahun, Rasulullah mengambil dia dan menjadikan dia pembantu. Oleh sebab itulah kalau kita tengok Anas bin Malik ni banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah. Jadi Anas bin Malik ini menunjukkan caranya kepada tabi'in. Kenapa tabi'in ni tak nampak apa yang Rasulullah SAW buat? Jadi yang nampak ini adalah sahabat. Jadi tabi'in ini bertanya kepada sahabat. Jadi Anas bin Malik tunjukkan caranya, mengambil secedok air dengan tapak tangannya, lalu memasukkannya ke bawah tulang rahangnya dan melelati janggutnya dengan air tersebut. Maknanya ambil air, janggut yang tebal panjang ni dia kena selat. Ambil air, kena selat dari tulang rahang ni masuk bawah ni. Maknanya kena sapu janggut ni. Maknanya selepas wuduk contohnya, kita ambil basuh muka kan, ambil basuh muka, dah settle basuh muka tu, kita ambil air selagi, kita selat janggut kita. Kalau janggut panjang lah. Kalau janggut tu panjang, lebat. Macam mana tu lebat tak lebat? Tengok daripada depan, nampak kulit, nampak janggut itu tebal, nampak tak kulit dia? Kalau tak nampak kulit itu, mana tebal lah janggut dia tu. Mana kalau kita ni, nipis nampak kulit. Jadi kena wajib. Kalau tak kena air kat kulit ni, wajib celat. Tapi kalau yang jenis yang panjang jambang ni, dia kan sunat, sunat kena sampai kulit. Tak wajib kalau sampai ke kulit. Tapi kalau sampai ke kulit, itu adalah sunat. Maknanya orang yang janggut lebat ni, dia solat janggut ni. Itu sunat. Dia jadi wajib bila mana air tu tak sampai kulit bagi orang yang janggut dia nipis. Macam saya ni. Jadi kena sampai lah. Itu menyelati janggut yang tebal. Itu yang sunat. Yang seterusnya adalah menyapu seluruh kepala. Ini mazhab Syafi'i juga. Menyapu seluruh kepala ini adalah sunat. Tapi kalau ada mazhab lain, contohnya mazhab Maliki, wajib. Jadi sunat bagi mazhab Syafi'i menyapu seluruh kepala. Hal ini berdasarkan sambungan hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu yang lalu, famasaha ra'sahu biyadai faqabala bihima wa adbar, bada'a bi muqaddam ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Maksudnya dia menyapu kepalanya dengan dua tangannya ke hadapan dan ke belakang, iaitu memulakan sapuan dengan kedua-dua belah tapak tangan pada bahagian hadapan kepala, membawanya ke bahagian tengkuk dan seterusnya berbalik semula ke bahagian hadapan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi cara nak menyapu seluruh kepala ini adalah ibu jari kita ni dekat sini dan tangan kita yang dekat sini. Dekat sini. Jadi kita bawa daripada sini ke belakang sampai ke tengkuk dan seterusnya kita naik ke atas balik. Itu cara nak sapu seluruh kepala yang diajarkan oleh Nabi. Ini kadang kita macam ni kan, itu pun boleh. Tapi cara yang sebenar, dari ibu jari ni letak kat sini dan tangan kita kat sini, kita tarik sampai ke tengkuk kita ni, sampai hujung kepala kita, dan kemudian tarik balik semula ke hadapan. Mana cara dia macam tu. Itu cara menyapu seluruh kepala. Tapi kalau nak buat macam ni pun boleh. Sepertilah janji sapu kepala. Janji sapu sebahagian kepala tu yang wajib. Tapi yang sunat dia macam tu cara dia. Baik lelaki maupun perempuan. Jadi itu adalah sunat yang ke berapa ni? 4, 5, 6. Sunat yang ke-6, menyapu seluruh kepala. Manakala yang ke-7 adalah menyelati celah-celah jari kedua-dua belah tangan dan kaki. Maknanya ini sunat bila mana dia dah rasa yakin bila air tu semua terkena dekat tangan. Dia jadi wajib bila mana tak rasa yakin air tu terkena dekat tangan. Contohnya cara menyelati jari-jari tangan adalah dengan memasukkan jari-jari kedua-dua belah tangan antara satu sama lain. Sementara cara menyelati jari-jari kaki pula adalah dengan menggunakan jari kelingking
tangan kiri bermula dari jari kelingking kaki kanan dan berakhir pada jari kelingking kaki kiri. Jadi ini adalah cara nak menyelati celah-celah jari kedua-dua belah tangan. Maknanya kalau tangan, nak cara selat dia tu tangan kanan ni dengan kaki tangan kiri ni kita buat macam ni. Buat macam ni, lepas tu buat macam ni, lepas tu buat macam ni. Itu macam ni. Itu cara basuh tangan. Maknanya kena selat. Kena selat jari-jari kita ni. Tapi kalau jari kita ni memang jenis yang rapat. Jenis yang rapat. Contoh kalau kita buat macam ni, air tu tak kena dekat celah-celah jari ni. Jadi hukum dia wajib sapu. Dia jadi sunat bila mana dah rasa yakin air tu semua terkena dekat tangan, tapi kita selat lagi. Itu sunat. Itu sunat. Macam ni, macam ni. Buat ni. Itu adalah cara menyelati tangan. Tapi kalau kaki pula tuan-tuan, nak cara selat yang sunat, macam ni cara dia. Tunjuk yang mana ni? Kelingking kiri, tangan kelingking kiri ni kita mulakan dengan kaki kanan dengan kelingking, dengan pemisah dari jari kelingking ni, jari kelingking kanan. Maknanya jari kelingking kiri kita selat jari kelingking kanan. Salah satu mula kita sapu dekat bawah ni, tak dekat atas ni. Ini cara paling afdal lah. Paling afdal adalah bawah. Daripada bawah. 1, 2, 3, 4. Lepas tu kiri pula. Kiri, jari kiri kelingking pula. 1, 2, 3, 4. Maknanya bermula daripada kaki kanan yang kelingking tu dan berakhir kepada kaki kiri yang kelingking tu, dengan menggunakan jari kelingking kiri. Faham tak? Tak nampak Okey, dia macam ni. Dengan jari kelingking kiri ni kita membasuh jari kaki, celah-celah kaki kita ini bermula daripada kelingking kaki kanan ni. Kaki kanan ni. Mana kena buat daripada sini, bukannya daripada atas. Mana bermula daripada bawah. 1, 2, 3, 4. Mana dia buat macam ni? Dengan kaki, dengan jari kelingking tangan. 1, 2, 3, 4. Lepas tu kiri boleh ke atas. 1, 2, 3, 4. Maknanya bermula daripada sini dan berakhir kepada sini. Itu cara nak menyelati jari antara tangan dan kaki. Ada yang tak faham? Dia yang tak nampak ke? Nampak ya? Nampak tak tuan? Nampak. Jadi itu adalah cara nak menyelati celah-celah jari kedua-dua belah tangan dan kaki. Jadi wajib kalau kaki tu jenis yang rapat-rapat. Mana kalau kita buat macam ni je, air tu yakin tak kena kat celah-celah jari ni. Jadi wajib kalau kita selat. Dia jadi sunat bila mana kita rasa yakin dekat tangan kaki kita tu dah kena air, kemudian kita buat lagi. Itu sunat. Dia jadi wajib bila mana dah tak yakin kena kat celah-celah jari ni, wajib untuk selat. Dan juga haram menceraikan jari yang bercantum jika bertujuan untuk menyelatinya. Kadang ada jari yang jenis bercantum. Contoh ibu jari dengan jari apa? Contohnya jari tengah dengan jari telunjuk. Contoh ada orang tu jenis yang bercantum. Kalau pisahkan tu kena berdarah contohnya. Tak wajiblah buka. Maknanya memadai dekat luar kulit sahaja. Itu adalah sunat. Sunat ke berapa ni? 7. Ada yang tak faham? Setakat ni semua okey ya? Itu adalah hal ini berdasarkan hadis daripada Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu. Aku bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni 'anil wudu." Qala asbighil wudu'a wa khalli bainal asabi' wa baligh fil istinshaq illa an takuna sha'iman. Maksudnya, wahai Rasulullah, beritahulah aku tentang wuduk. Sabda Rasulullah SAW, berwuduklah dengan sempurna, selatilah antara jari dan lebihkanlah perbuatan memasukkan air ke dalam hidung kecuali kamu berpuasa. Maknanya kalau kita masuk air ke dalam hidung pun memadai, tapi lebih afdal kalau kita masukkan air sampai ke otak, sampai ke paras sini. Itu lebih afdal. Dan juga menyelati jari-jari. Berwuduklah dengan sempurna, iaitu dengan menyelati jari-jari itu, tangan dan kaki.
Hadis seterusnya daripada Al-Mustawrid, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa fa khallala asabi'a rijlaihi bi khinsirihi. Maksudnya, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk, baginda menyelati celah-celah jari kedua-dua belah kakinya dengan jari kelingking kiri. Dengan jari kelingking. Tapi kalau ulama mengatakan jangan jari kelingking kiri. Itu cara nak menyelati tangan dan kaki. Dengan jari kelingking kiri. Manakala sunat yang seterusnya, menyapu dua telinga luar dan dalam dengan air yang lain selain daripada air buat menyapu kepala ni. Jadi hal ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi wa udhunayhi zahirihima wa batinihima. Maksudnya Nabi menyapu kepala dan kedua-dua belah telinganya luar dan dalam. Hadis seterusnya masaha bi ra'sihi wa udhunayhi batinihima bisabahataini wa zahirihima bi ibhamaihi. Maksudnya baginda menyapu kepala dan menyapu bahagian dalam kedua-dua belah telinganya dengan kedua-dua jari telunjuk dan bahagian luarnya dengan kedua-dua ibu jari. Riwayat An-Nasa'i. Hadis berikutnya daripada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau fa akhadha ma'a li udhunayhi khilaf al-ma'i alladhi akhadhahu li ra'sihi. Maksudnya, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk, baginda mengambil air yang lain untuk menyapu dua telinganya selain daripada air menyapu kepala. Jadi ini adalah sunat menyapu dua telinga luar dan dalam. Cara dia, selepas kita dah sapu kepala kita seluruh tu, kadang-kadang air tangan kat kita ni terkena air dekat terkena telinga dekat bahagian luar, betul tak? Kalau kita bahagian ni, air telinga tu kena kat bahagian luar. Jadi Nabi Muhammad SAW berkata, Nabi sahabat tengok Rasulullah ni dia buat macam ni, lepas tu dia ambil air lagi. Dia ambil air, lepas tu dia dari telunjuk ni ke dalam telinga. Selepas tu dia sapu dekat telinga dia ni, mana setiap bahagian telinga dia ni basuh, dan juga ibu jari dia ni basuh bahagian luar ni. Dan juga cara yang paling afdal sekali ialah tunjuk ni, lepas tu sapu bahagian dalam ni, dan juga ibu jari ni ke basuh bahagian luar ni. Kemudian telapak tangan yang basah ni tekuk telinga. Itu cara paling afdal. Mana siapa yang ikut mazhab Syafi'i ni telinga dia bersih. Kalau telinga banyak tarik tu, tak ikut betul-betul lah tu. Tak ikut betul-betul tu. Nampak tak cara dia? Menyapu kepala. Selepas menyapu kepala tu, ambil air sekali lagi. Jari telunjuk ni kita sapu bahagian dalam. Setiap bahagian dalam ni macam ada lubang lalu dia tu kena ikut. Dan kemudian bahagian ibu jari ni tolak bahagian yang luar ni. Kemudian tepuk dengan, bukan tepuk betul lah, macam ni lah sikit, macam ni. Bukan, tekan dengan perut tangan kita ni. Sebab tu telinga mazhab Syafi'i ni bersih. Sebab tu telinga saya capang, tak ada. Bukan tu lah. Itu daripada kecil. Bukan, macam ni cara dia. Tu mazhab Syafi'i tu cara dia nak menekap telinga ataupun nak membasuh telinga. Mazhab Syafi'i ni banyak air terkena telinga. Contoh kita bila basuh muka, kita lebihkan basuhan kita tu, kena lah telinga. Dan juga kalau kita basuh kepala tu, air kadang-kadang kena telinga kat belakang. Kadang bila buat ni lagi sunat lagi. Mana telinga mazhab Syafi'i ni, siapa yang ikut mazhab Syafi'i ni bersih telinga dia. Mana tunjuk, lepas tu macam ni, tepuk tangan, tekap dengan kita dengan perut tangan ni. Itu adalah sunat menyapu dua telinga luar dan dalam dengan air yang lain selain daripada air buat menyapu kepala. Kemudian ditekapkan kedua tapak tangan itu kepada kedua-dua telinga ni. Jadi itu adalah sunat. Manakala sunat yang seterusnya ialah melakukan semua perbuatan fardu wuduk dan sunatnya sebanyak 3 kali. Hal ini berdasarkan hadis Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu berkata,
ala urikum wudu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma tawadda'a salasan. Maksudnya, mahukah kamu aku tunjukkan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk, kemudian dia berwuduk dengan 3 kali. Riwayat Muslim. Maknanya nak basuh tangan 3 kali, berkumur dengan masukkan air ke dalam hidung 3 kali, basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali, basuh kepala 3 kali, basuh telinga 3 kali, basuh kaki 3 kali. Itu sunat. Antara basuh 3 kali ni sunat dengan wajib. Sunat 3 kali. Kalau sekali itu wajib. Sekali wajib, tapi kalau 3 itu sunat. Jadi kalau kita nak waktu sempit, contohnya kita dah lambat nak sembahyang zuhur, waktu asar nak dekat, jadi kita ambil wuduk dengan sekali basuhan sahaja. Itu dah memadai untuk mengangkat hadas kecil. Dah bila terangkat hadas kecil tu, barulah boleh sembahyang. Itu adalah rukun. Rukun ini sebahagian daripada amal ibadah. Kalau tak ada rukun ni dalam amal ibadah, maka tak sahlah amal ibadah tersebut. Tapi kalau sunat ini adalah menghiasi amal ibadah itu. Maksudnya kalau tinggalkan tak ada masalah. Jadi sebab itu dalam beberapa keadaan kita kena buat rukun sahaja untuk menunaikan solat maghrib ataupun solat zuhur yang kehabisan solat asar. Jadi itu adalah melakukan sunat perbuatan fardu wuduk dan sunatnya sebanyak 3 kali. Seterusnya, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri ketika membasuh tangan dan kaki. Hal ini berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'tum fabda'u bimayaminikum." Maksudnya, apabila kamu berwuduk, mulakanlah dengan anggota yang kanan. Hadis berkenaan fardu wuduk yang juga menjadi dalil kepada perkara tersebut. Jadi sunat ini adalah mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Contohnya nak basuh tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Dan basuh kaki, kanan dulu baru kiri. Tapi dalam satu keadaan sunat kena buat serentak. Apabila nak basuh, kita baca bismillah, lepas tu kita basuh tangan hingga ke pergelangan tangan ni, ini sunat serentak. Tak boleh kanan kiri. Dia sunat serentak. Ataupun nak basuh telinga. Basuh telinga ni serentak. Tak boleh kanan dulu baru kiri. Dalam salah satu keadaan dia mesti serentak. Afdal dia serentak. Iaitu kaki, iaitu tangan hingga pergelangan tangan, telinga, pipi basuh sekali. Kalau muka ni pipi kan, basuh pipi ni, jangan pipi kanan atau pipi kiri, bukan. Dia kena serentak. Tapi yang paling, kalau untuk tangan dan kaki, kena mendahulukan kanan dulu baru kiri. Itu adalah sunat untuk mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Sunat yang seterusnya, menggosok-gosok tangan atas anggota ketika membasuhnya. Hal ini berdasarkan hadis daripada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwuduk, baginda bersabda, "Hakadha yadluku." Maksudnya beginilah caranya sambil menggosok-gosokkannya. Maknanya kalau kita ambil wuduk, contoh ada orang tu kaki dia ambil wuduk, kaki dia macam ni kat air. Contoh. Dia tolak air dia macam ni kat apa? Dekat pipe tu boleh. Kalau dia yakin air tu sampai ke seluruh kaki dia tu. Tapi kalau yang sunat itu menggosok-gosok muka, menggosok-gosok tangan. Mana kalau kita masuk tangan ni pun boleh. Tapi kalau sunat dia menggosok-gosokkan dia. Itu menggosok-gosokkan tangan atas anggota ketika membasuhnya. Manakala yang seterusnya adalah berturut-turut, atau dalam bahasa Arabnya adalah muwalat dalam bahasa Arabnya. Membasuh semua anggota wuduk secara berturutan ataupun berterusan tanpa berhenti, iaitu membasuh anggota yang kedua sebelum anggota yang pertama kering, kerana mengikut perbuatan Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis-hadis yang lepas. Jadi yang sunat ini adalah muwalat, iaitu berterusan. Ini sunat. Contoh kita ambil wuduk, basuh muka, tiba-tiba air tak ada. Kita puas cari kat mana-mana kan. Cari mana-mana sampai muka ni kering. Air kat muka ni kering. Baru jumpa air. Time tu tak batal lagi dulu. Mana kita boleh sambung dengan basuh muka.
yang perlu sunat. Yang sunat dia adalah bermualat, iaitu berterusan. Berterusan maknanya kalau air kat muka tu belum kering lagi, dia boleh sapu lagi kat muka. Dia tak membatalkan wudu. Dia cuma tak sunat sahaja. Mana bermualat. Tapi dalam keadaan seorang, contoh orang tu ada penyakit kencing tak lawas, penyakit yang kentut yang melepas ni, ataupun yang ada mempunyai darah istihadah, seseorang itu berwajib untuk dia bermualat, iaitu berturut-turut ni. Kerana apa? Kerana dia dirisau dia kembali berhadas. Contohnya dia basuh muka, dia basuh air tak ada. Sebelum air tu kering, dia wajib kena cari air untuk membasuh muka dia tu, untuk membasuh tangan dan seterusnya. Dia wajib. Itu dalam satu keadaan bila mana orang itu sakit kencing tak lawas, kentut-kentut ataupun istihadah. Tapi dalam keadaan sihat, dia sunat untuk berturutan ataupun berterusan, sehinggalah air itu belum kering lagi, dia boleh basuh lagi. Itu sunat. Dia tak sampai membatalkan wuduk. Tapi kalau orang yang ada penyakit ini, dia batal wuduk dia, kena ulang balik. Macam tu. Faham? Ya. Lubang hidung. Hidung sekali lah. Takkan nak masuk air dalam. Dia sekali tu kan. Sekali. Spray air tu terputus. Contoh orang tu guna spray. Dia spray sampai air tu mengalir. Betul. Air tu mengalir, dia boleh mengambil wuduk macam ni je. Walaupun dia dah habis air, tapi dah ada macam lembab tu, boleh. Tapi kena syarat mula tu air tu mesti mengalir. Air tu contoh dia spray kat tangan tu kan, sampai air tu mengalir, dia basuh dengan tangan. Dia walaupun macam ada kesat-kesat sikit, tak apa. Kerana apa? Mula tu dah mengalir. Syarat dia air tu mesti mengalir. Basuh ni. Mana kalau pergi umrah contoh kan, basuh muka sampai air tu mengalir, lepas tu buat ini. Lap dekat muka dia, semua muka. Tu cara tuan. Itu boleh. Maknanya dia melebihi had anggota tu. Bila melebihi had anggota tu perkara sunat lah. Tapi sunat yang lain, ambil air yang baru untuk basuh telinga pula. Adalah berturut-turut bermuadat. Sunat yang seterusnya adalah melebihkan. Inilah syak dah masuk kan. Kena habiskan terus sunat rukuk ni. Habiskan terus Melebihkan basuhan muka ke bahagian kepala dan membasuh bahagian atas dua siku dan buku lali. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Wa fi riwayah 'inda Muslim, falyutil ghurratuhu wa tahjilah. Maksudnya, sesungguhnya umatku pada hari kiamat akan diseru dalam keadaan kepala, dua tangan dan kaki mereka bercahaya kerana kesan daripada wuduk ini. Oleh itu, sesiapa di kalangan kamu yang boleh membasuh bahagian kepalanya yang lebih, maka lakukanlah. Dalam riwayat yang lain daripada Imam Muslim, maka hendaklah dia melebihkan basuhan bahagian muka, dua siku dan buku lali. Jadi ini adalah sunat melebihkan had anggota wuduk ini. Contoh basuh muka ni, kita lebih basuh muka. Kita basuh muka, kita lebih sampai kepala. Kita basuh telinga, lepas tu kita basuh kat belakang telinga ni. Lepas tu bawah ni juga kita basuh. Itu melebihi had muka. Kita basuh muka, tu kita silat tangan kita kat belakang ni, kat belakang telinga kita. Lepas tu kita selat bawah ni. Itu melebihi had anggota. Itu disunatkan. Dan kat tangan, lebih daripada pergelangan tangan. Pergelangan buku lali lebih sampai ke betis. Itu sunat, melebihi had anggota. Jadi sunat yang seterusnya adalah bersederhana menggunakan air
tanpa berlebih-lebihan dan tidak memazir. Hal ini berdasarkan hadis daripada Anas radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk dengan secupak air sahaja. Riwayat Muslim. Satu mud sahaja Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Satu mud tu ibarat mana? Ibarat dia menadah tangan, air kat tadahan tangan tu adalah satu mud. Mana air yang sedikit itulah Nabi buat untuk berwuduk. Jadi tak boleh berlebih-lebihan. Tak sunat. Jadi yang sunat seterusnya adalah menghadap kiblat ketika berwuduk. Ini kerana kiblat merupakan arah yang paling mulia. Jadi kalau kita tengok masjid ni okey. Masjid ni kiblat tempat wuduk dia menghadap kiblat. Tu bagus. Tapi kalau nak ambil wuduk dia kena menghadap kiblat. Sunat yang seterusnya adalah tidak bercakap-cakap ketika berwuduk. Ini kerana mengikut perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana tak boleh bercakap-cakap, tak boleh sembang. Orang tanya macam tu lah nak berborak. Tentu nak borak, nak sembang. Tak boleh. Tak sunat. Seterusnya adalah tasyahud dan berdoa setelah selesai berwuduk. Tasyahud ialah membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maksudnya aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah sahaja dan tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Dan doanya pula adalah Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Maksudnya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang yang bertaubat dan bersuci. Dan sambungan doa lagi, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maksudnya maha suci engkau ya Allah dan segala kepujian bagimu. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang sebenarnya kecuali-Mu. Aku beristighfar dan bertaubat kepadamu. Jadi ini adalah sunat yang terakhir dalam kitab Al-Fiqh Manhaji, iaitu bertasyahud dan berdoa setelah selesai berwuduk. Maknanya amalkan doa selepas berwuduk. Ini kerana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW berkata, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayablughi aw fayusbihu al-wudu' thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha sya'a." Maksudnya tiadalah seorang kamu berwuduk dan memenuhi kesempurnaan wuduk itu kemudian berdoa kecuali akan dibuka baginya pintu-pintu syurga yang 8. Dia berhak masuk syurga mana yang dia mahu. Maknanya bila dah berwuduk, memenuhi rukun, penuh wuduk dan sunat pun dia dah buat. Contoh kita dah belajar sunat terkup telinga, kita buat. Basuh kaki sampai ke betis kita buat. Mana pun ada sunat semua kita buat. Dan juga kita berdoa lepas dah habis wuduk itu, kita berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sampai ke habis. Maka akan terbukalah pintu syurga itu, pintu syurga yang 8, dan kemudian kita boleh pilih mana-mana pintu syurga yang kita nak. Dalam hadis. Oleh sebab itulah kita kena mengamalkan wuduk ini dan sempurnakan wuduk. Itu sahaja setakat malam ini. Jadi ya. Belakang tu ke? Shower boleh? Boleh. Benda sama je. Kalau nak guna air gaung boleh, air baldi boleh, air shower boleh, air paip boleh. Jangan air najis dah lah. Air dalam tandas ada lah. Dia tak berlebihan. Dia kalau buka air yang sedikit tak apa. Tapi kalau air banyak tu, dia kalau ambil wuduk tu, dia kena cukup syarat. Maknanya tak berlebihan. Maknanya kena buka air sedikit je lah. Kena buka air sedikit ambil wuduk tu. Dia tak boleh berlebihan dalam tak boleh membazir. Innal mubadzirina kana ikhwana syayatin. Maknanya sesungguhnya orang yang bazir tu adalah sahabat syaitan. Maknanya tak boleh berlebihan. Kalau contoh kena shower, kecilkan air tu. Kecilkan air tu. Tapi dia tak sampai membatalkan wuduk. Dia cuma makruh saja berlebihan ni. Berlebihan ni makruh. Dia tanya ni. Tak payah spray tinggal. Spray kat tangan lah. Spray kat tangan, itu mengalir. Itu gosok. Macam ni lah.
Supaya telinga, air masuk telinga kan, penyakit lain pula ni. Boleh? Kalau nak basuh muka, dia tak disyaratkan menggosok. Menggosok ni adalah sunat. Tapi kalau masuk air dalam muka pun boleh. Dah boleh dah. Kalau ada celup. Yang sunat menggosok, dia tak sampai wajib. Itu barulah wajib. Jadi kalau masuk celup dalam tangan dia yakin dah, okey dah lah. Boleh. Kan saya dah cakap rukun wuduk yang tertib pun. Contoh kita dalam swimming pool ataupun dalam gaung contohnya kan, kita masukkan air, kita masuk seluruh badan kita dalam air, lepas tu kita berniat wuduk. Dah terangkat adas kecil. Maknanya kalau kita bangun daripada swimming pool tu, kita dah boleh sembahyang. Tanpa mak semuka ataupun tak payah. Maknanya kita celup diri kita dalam tu. Kita niat wuduk, bangun tu kita boleh sembahyang terus. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Tak ada Semua faham ya? Faham. Jadi insyaAllah kita akan pergi kepada perkara makruh ketika berwuduk pada pertemuan yang akan datang. Jadi cukup sekadar ini sahaja. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Hakikatnya kedua-dua yang datang daripada Allah SWT. Saya mohon maaf ada terkasar bahasa ataupun tersalah bicara. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah wa surat doa.